Okey, baik. Jadi kita akan tengok dahulu soalan mufradat. Soalan mufradat. Jadi kalau soalan mufradat ni antum kena perbanyakkan vocab. Kalau contohnya ustazah saya tak banyak vocab. Okey. Setakat ni antum tengok soalan yang sebelum ni kan antum kita ada kertas satu yang modul yang ustazah bagi pada antum. Modul kertas satu tu. Antum dah jawab belum yang tu? Yang tu antum kena habiskan. Modul kertas Sudah. modul kertas 1 soalan peperiksaan tu dari tahun 2012 sampai 2019. Soalan tu antum jawab. Kemudian kalau contohnya yang mana mufradat yang tak boleh nak jawab, antum tengok skema jawapan. Skema jawapan ada yang ustazah dah berikan di akhir. Antum boleh rujuk skema jawapan di belakang tu. Itu kertas 1 dan juga kertas 2. Format jawapan, skema jawapan bagi soalan peperiksaan sebenar SPM. Yang tu peperiksaan sebenar tu. Jadi antum tengok skema jawapan di belakang dan antum boleh perhatikan kadang-kadang ada soalan yang yang berulang. Okey, baik. Jadi soalan yang pertama hingga 6 dia akan tanya soalan mufradat. 1 sampai 3 muradif yang seerti. Seerti. Antum kena ingat selalu muradif maksud dia seerti. Okey Ismail, boleh Ismail tolong mute kan? 1 sampai 3 ini soalan muradif. Maksud dia seerti dalam bahasa Arab juga, bukan makna dalam bahasa Melayu Kadang-kadang soalan dia kata hati ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat pun maksud dia nak perkataan seerti dalam bahasa Arab. Bukan makna dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi yang pertama irtada. Irtada. Apa jawapan dia? Apa yang antum dah dapat? Apa seerti irtada al-hadiqah dengan ata. Okey, yang pertama irtada. Apa? Apa yang antum dapat? Kalau boleh antum guna audio Ustazah, kalau boleh elakkan guna chat. Bukan elakkan, maksudnya kalau boleh Ustazah lebih prefer antum guna audio antum. Kalau antum chat ni Ustazah takut susah tertinggal tak baca, okey? Kalau boleh guna audio. Okey, apa yang antum dapat? La bisa. La bisa. Okey, bagus. Ada jawapan lain tak? Okey, bagus La bisa maksud dia memakai. Irtada memakai. Jadi dekat sini biasa antum guna la bisa kan? Jadi irtada seerti dia la bisa. Macam mana nak eja la bisa tu? Macam mana nak eja la bisa? Lam basin. Lam basin. Okey, mudah saja lam basin. Okey. Jadi kalau antum tengok soalan dia tak perlu pun letak baris. Kalau dia kata bisyakli, baru dia nak baris. Kalau tidak tak payah letak baris. Okey. Bolehkah kalau yalbasu? Boleh. Tapi bolehlah. Tapi jawapan yang paling tepat adalah la bisa. Sebab apa? Irtada fi'il madin. Jadi jawapan pun mesti kita guna fi'il madin juga. Okey. Kalau boleh tengok. Kalau dia ada alif lam, mesti alif lam. Kalau dia isim, isim. Kalau fi'il madin, guna fi'il madin. Kalau contohnya irtadat, dia akan jadi labisat. Okey, antum kena tengok. Mesti sama jenis. Okey, nombor 2. Al-hadiqah, taman. Apa dia? Al-bustan. 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 Okey. Tengok. Ustazah tambah jawab dalam soalan ada al. Jadi jawapan pun kena ada al.
Al-bustan. Taman. Taman. Okey, nombor 3. Ata. Ar-rawdah muntazihah. Rawdah boleh diterima. Okey, rawdah boleh diterima. Okey, nombor 3. Ata. Ja'a. Okey, ja'a. Ada lagi tak? Ada lagi? Zahaba. Zahaba boleh. Zahaba. Zahaba boleh diterima. Lagi? Hayya. Salah. Salah. Okey. Lagi? Qadima. Qadima pun boleh. Boleh. Okey. Okey, baik. Dakhala. Dakhala salah lah. Dakhala tu masuk. Okey. Dia pergi. Pergi ataupun datang. Okey. Ittajaha pun boleh. Ittajaha menuju. Boleh? Okey. Okey. Soalan 4, 5, 6. Ni perkataan berlawanan. Okey. Atau tengok. Kadang-kadang perkataannya sama ni. Ni memang selalu masuk periksa ni. Hafal. Perkataan vocab mufradat ni antum kena hafal. Kena hafal. Okey. Ini selalu ni tanya ni. Hafal. Okey. Ihtammat. Ihtammat maksud dia mementingkan. Kalau mementingkan, lawan dia mengabaikan. Kita tidak peduli. Okey, apa dia? Ni antum kena ingat ni. Dia punya jawapan dia ahmala. Okey, kalau ihtamma, ahmala. Dekat sini ihtammat. Jadi ahmalat. Dia tambah. Okey, dia ada ta juga. Ihtamma mementingkan, ahmala menghiraukan, apa ni? Dalam bahasa Melayu ni? Mengabaikan. Mengabaikan. Ahmalat mengabaikan. Kalau ihtammat mementingkan. Okey. Okey, nombor 5. Istiqlal, merdeka. Okey? Istiqlalan, kemerdekaan. Kalau kita kata bila merdeka lawan dia apa? Merdeka lawan dia penjajahan. Okey? Jajah. Alhamdulillah. Okey, apa dia? Ada yang dapat? Saya tak dapat, Ustazah. Isti'maran. Okey, bagus. Okey, kenapa dekat jawapan dia isti'maran? Ran. Ada alif juga. Dia ikut istiqlalan. Sebab istiqlal tu, istif'al tu, istif'al. Wazan dia istif'al. Jadi dia jadi istiqlalan. Ada alif di belakang bertanwin. Jadi jawapan dia pun sama ikut wazan istif'alan. Isti'maran. Sama wazan. Okey. Tujadu al-mahkamah al-ulia fi Sabah wa Sarawak. Okey, al-ulia. Bukan alia, bukan alia Syakirah ni. Ulia. Ulia maksud dia tinggi. Okey, tinggi lawan dia rendah. Rendah. Okey, rendah apa dia? Khafidu. Al-munakhafidu. Okey, antum tengok. Tujadu al-mahkamah. Ada ta marbutah. Al-mahkamah perempuan. Al-ulia perempuan. Kalau dia kata al-ali. Nama apa? Al-ali itu. Al-aliyah. Sorry. Al-ali itu untuk muzakkar. Kalau al-ulia. Al-ali. Al-a'la. Al-a'la. Dia untuk muzakkar. Kalau muannas uliyah. Al-munkhafid dia jadi al-munkhafidah. Al-munkhafidah. Ada ta marbutah pastikan ada ta marbutah. Okey. Dia kata mahkamah yang rendah.
Yang rendah lah. Okey, baik. Jadi jawapan dia ahmalat. Nombor 4 isti'maran. Okey, nombor 5, nombor 6 al-munkhafidah. Al-munkhafidah munkhafidah. Yang mana antum tak boleh nak baca tu letak baris. Al-munkhafidah. Okey. Al-munkhafidah maksud dia rendah. Rendah. Okey. Ini adik-adik, yang soalan mufradat ni antum kalau boleh ada buku kecil, buku catatan. Ustazah dulu, kertas tu ustazah lipat. Ini kumpulan mufradat. Ustazah macam tu. Ini mufradat saja. Jadi yang mana yang seerti yang berlawanan ustazah dah senaraikan. Hafal yang tu. Ustazah buat kertas macam tu. Ustazah. Contoh ustazah nak tunjuk pada antum. Okey, contohnya ada kertas. Okey. Boleh. Ni kertas contohnya. Kertas antum imagine ni kertas kajang. Okey, buat lipat macam ni. Lipat macam ni, ustazah nak tunjuk cara. Okey, satu sebelah sini yang seerti. Sebelah sini pula berlawanan. Antum tak payah tulis ayat penuh. Ismail, Mio. Okey. Jadi antum tulis yang seerti ni, okey antum tulis. Ambil soalan yang perkataan yang bergaris terus seerti. Tulis semua soalan yang kita dah bincang, dah dapat jawapan. Okey, masukkan terus. Salin. Sama juga yang perkataan yang berlawanan, antum tulis perkataan apa, kemudian jawapan yang berlawanan tu. Kemudian hafal. Yang mana yang kita dah bincang, kita dah banyak dah bincang sebenarnya. Okey, yang soalan peperiksaan sebenar. Soalan peperiksaan sebenar antum ambil. Okey, antum tengok soalan daripada 2012. Okey, perkataan apa? Tengok skema jawapan di belakang tu, apa perkataan seerti dan apa perkataan yang berlawanan. Tulis, kemudian hafal. Bagi siapa yang memang mufradat dia, ustazah saya ni mufradat sikit. Itulah usaha dia. Ustazah saya memang tak banyak vocab. Tak banyak vocab, kena usaha, kena perbanyakkan vocab. Okey. Jadi cara dia macam tu lah. Dengan menghafal. Ustazah, saya tak boleh nak menghafal. Wajib hafal. Kalau antum tak hafal, tak tahulah. Okey, baik. Done. Okey, kita sambung balik. Nak dengar Ustazah Bebe ke? Nak dengar Ustazah Bebe ke? So kita sambung. Ini bukan. Nak dengar Ustazah Bebe ke? Sambung. Sambung Ustaz. Tak nak Ustazah. Sambung. Okey, baik. Dua-dua boleh. Okey. Okey, ya, baik. Nanti Ustazah akan bebe bila antum datang nanti. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nahwu. Antum kena ingat, sentiasa ingat, kertas 1 soalan nahwu dia ada 4 bentuk soalan. 4 sahaja. Saraf 4 bentuk soalan. Balaghah 4 bentuk soalan. Okey. Nak bebe sambil belajar. Okey. Okey, kemudian soalan 7, 8, 9. Okey, soalan nahwu. Soalan jenis yang pertama 7, 8, 9. Okey, istakhrij al-khabar minal jumal al-atiyah ma'a bayan naw'ihi. Soalan baca daripada awal sampai habis. Dia nak apa? Okey. Kadang-kadang tengok jadual, dah tahu dah dia nak khabar, dia nak naw' al-khabar. Dia nak khabar dengan naw' jenis dia. Okey, jadi khabar antum kena ingatlah, khabar mufrad, khabar jumlah fi'liyah, khabar khabar jumlah ismiyah, khabar shibahu jumlah. Okey, ada 4 tu. Tu kena hafal dan bezakan. Okey. Nombor 7, 8, 9. 7. Apa khabar yang ada dekat situ?
Mu'annimatun. Okey, muallimah. Cara dia nak cari khabar, nak cari khabar lepas mubtada. Cari mana mubtada? Okey, Fatimah mubtada, automatik muallimah adalah khabar. Mudah saja. Okey. Nombor 8, al-malaf al-jadid. Nampak ni? Al-malaf al-jadid. Okey, bila al ini dikira mubtada. Mana khabar dia? Okey. Fauqa. Ada fauqa. Fauqa. Fauqa ni zaraf. Dia tak boleh fauqa saja. Mesti fauqa at-tawilah. Di atas meja. At-tawilah meja. Okey, baik. 9. Antum tengok. Mudir. Mudir ni ada alif lam tak? Yes. Ada. Tak ada. Mudir tak ada alif lam. Okey. Tak ada. Mubtada yang tidak ada alif lam itu adalah idhafah. Kebarangkalian dia idhafah. Jadi mudir al-madrasah adalah idhafah. Mubtada dia bentuk dia idhafah. Jadi mana khabar selepas dia? Apa dia? Apa dia? Yulqi. Khabar. Ustazah, kalau saya buat yulqi kalamahu, salah. Yulqi sahaja. Yulqi ni fa'il. Ambil fa'il sahaja. Jangan ambil panjang-panjang. Okay. Melainkan dia itu adalah zaraf harfu jar, baru kita ambil selepas dia. Dan kalau khabar jumlah ismiyah, hanya ambil isim yang ada dhamir dan kemudian khabar isim selepas dia. Itu je. Jangan ambil panjang-panjang. Okey. Jadi nombor 7, muallimah, satu perkataan dan isim. Ini khabar apa ni? Khabar mufrad. Okey. Nombor 8. Zaraf. Kalau zaraf apa? jumlah. Khabar syibhu jumlah. Okey. Yulqi fa'il. Khabar apa? Khabar jumlah Khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Pastikan ejaan betul. Betul. Faham ke? Jangan bagi salah. Jangan bagi salah. Okey. Dan okey, Ustazah nak ingatkan sekali lagi. Ustazah nak ingatkan. Jawapan jenis ni biasanya soalan dia akan tanya berbeza. Jarang dan memang kadang-kadang lah jawapan dia bentuk jenis sama. Contohnya ni khabar mufrad, nombor 9 pun khabar mufrad. Tapi itu memang kebarangkalian dia 0.50 lah. Jadi 99.05 tu itu memang kebarangkalian memang memang bentuk soalan dia berbezalah jenis dia. Okey. Jadi dah dapatlah 7, 8, 9. Kita pergi kepada 10, 11, 12. Okey, soalan dia. Istakhrij fi'l syarti. Dia suruh keluarkan fi'il asyar. Wa jawab syarti. Ini tajuk adawat asyar. Tajuk yang ketiga dari tajuk tingkatan 4. Tajuk yang pertama khabar, yang kedua idhafah, yang ketiga adalah adawat asyar. Okey, jadi tajuk adawat asyar dia ada fi'lu syar dengan jawab asyar. Okey, jadi kita cari mana fi'il yang berada selepas adawat asyar. Okey, 10, 11, 12. 10. Mana adat ataupun adawat asyar? Mana? Ya. Man. Okay, jadi automatik
fi'il selepas man ataupun adawah asyar dipanggil fi'lu asyarti. Okey, jadi yang mana fi'il di selepas dia? Bakir. Yubakir. Bakir. Okey. Ada. Awal man yubakir ila amalihi. Siapa yang mengawal-awalkan pekerjaannya? Okey, man yubakir. Itu adalah fi'lu syar bagi nombor 10. 11. Okey, mana adat asyar? Faham soalan Ustazah? Mana adat asyar? Man. Man. Automatic Man. fi'il selepas dia apa dia? Dai. Daya'a maksud dia mengisi. Apa ni? Daya bukan apa ni apa panggil ni? Membazir. Apa? Membazir lah. Membuang masa. Okey. Membuang. Membazir. Okey, bagus. Membuang masa. Okey. Man daya'a waqtahu, sesiapa yang membuang masanya. Bagus. Bagus nama apa? Hafiz. Okey, daya'a adalah membuang. Okey, fi'lu asyar. Okey. 12. Cari mana adat asyar. In. Kalau In. Mana in tu? Ada perkataan lain. Ingat. Kalau ayat Quran yang ada lain itu adalah in. In jika. Okey. Dekat sini mana fi'il asyar? Mana fi'il selepas in tu? Ja'athum. Ja'at. Okey. Ustazah, nak jawab ja'at ke ja'athum? Okey, Ustazah lebih prefer ja'at sebab itu adalah fi'il. Okey. Fi'il asyar. Itu fi'il. Kalau home tu adalah dhamir dan berada tempat lain dah. Okey. Okey. Antum dah dapat fi'il asyar. Ni dah tanda. Antum tanda bila soalan periksa tanda guna pensel. Ingat, tanda guna pensel. Tapi bila jawab guna pen. Jawab guna pen. Guna tulis, guna pen. Okey. Bila fi'il asyar selepas adat. Jawab asyar adalah fi'il yang kedua selepas dia. Okey, nombor 10. Man yubakir ila amalihi. Siapa yang bangun siapa yang awal dalam pekerjaannya, yarna wa yas'ad. Dia kaya dan dia bahagia. Okey, mana jawab asyar? Mana fi'il yang kedua? Yarna wa yas'ad. Yarna wa yas'ad. Okey, yarna wa yas'ad betul ke? Yarna wa yas'ad. Kalau jawab yarna wa yas'ad, betul ke? Salah. Salah. Ada tak jawab yarna wa yas'ad? Ada tak yang jawab? Okey, kalau antum jawab ini salah. Kenapa? Wah. Bila wa ni adalah huruf ataf. Bila huruf ataf selepas dia dipanggil ma'tuf. Jadi dia tak kira. Kita tak ambil dia. Jadi jawab asyar satu sahaja. Yarna. Yarna. Ambil satu saja. Jangan ambil dua-dua. Salah. Okey, nombor 11. Man dayya'a waqtahu ta'assafa alaih. Okey, cari mana fi'il. Biasanya dia sama jenis. Dia sama jenis. Ta'assafa maksud dia menyesal. Menyesal. Okey, ta'assafa itu adalah fi'il. Okey, fi'il yang kedua. Jadi itu jawab kepada dayya'a. Okey, 12. 12. Okey. Dia mesti selepas. La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Okey, mana fi'il selepas ja'at tadi? La yu'minun. La yu'minun. La yu'minun.
La yu'minunna. Okey, Ustazah. Saya kena jawab yu'minunna ke yu'minu saja ke? Okey. Dekat sini antum tulis kesemuanya. Kenapa? Sebab ini adalah huruf. Bila huruf tak apa. Ustazah bagi tahu sekali lagi ya. Bila huruf, contohnya la harfu taukid, nun harfu taukid. Ini tak apa. Tapi kalau contohnya hum yang berada di tempat maf'ulun bih, itu tak perlu. Ya, itu tak perlu. Jadi la yu'minunna adalah jawab asyar. Okey, boleh? Boleh Ustazah. Semua Boleh. betul tak? Boleh. Semua betul tak? Alhamdulillah. Betul, Zaza. Alhamdulillah, Zaza. Okey, Alhamdulillah. semua betul. Ada yang salah? Ada salah satu, salah Ada. dua? Satu saja Ustazah. Salah satu. Okey. Aisyah salah kat mana? 12. 12. Aisyah jawab kat mana? Tak jawab lagi. sepatutnya. Oh, tak jawab lagi. Okey. Jadi ini kena perhatikanlah. Apa tak jawab lagi tu? Kalau ayat Quran, okey, kalau ada lain, perhatikan. Cari dulu adat dalam ayat. Okey, baik. Soalan nahu yang ketiga, a'rib. A'rib adalah i'rab. Okey. Bila soalan i'rab, antum kena kenal mana tempat dia. Okey, ada kurang dari 1 minit, jap lagi mati antum masuk balik Okey, InsyaAllah. bila i'rab ni antum kena tahu tempat dia. Kalau lepas ya itu dipanggil munasabah. Munada. 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 Kalau Munada. selepas illa ghaira siwa ada khala hasya dipanggil Mustasna. mustasna. Kalau idhafah perkataan yang kedua dipanggil Mudhafun ilaih. mudhafun Mudhafun ilaih. Tu kena ingat tu. Kalau contohnya lepas di depan, isim yang berada di depan dipanggil Mubtada. mubtada. Baik, kita sambung bila soalan i'rab antum kena tahu tempat. Bila isim berada di depan mubtada. Selepas isim di depan tu khabar. Kalau antum tengok dalam ayat fi'il di depan, bermula dengan fi'il, selepas dia dipanggil fa'il. Okey? Fa'il. Kemudian dalam ayat perkataan yang bergaris tu, dalam ayat perkataan yang bergaris dia sama macam fi'il. Perkataan sama macam fi'il itu dipanggil maf'ul maf'ul apa tu? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Okey, Ustazah nak ingatkan pada antum. Soalan-soalan periksa, soalan i'rab hanya masuk yang ada dalam silibus. Yang ada dalam silibus apa dia? Khabar. Antum ingat? Khabar. Mungkin juga mubtada sekali. Mubtada ataupun khabar. Itu mungkin sekali. Kemudian lagi apa? Yang masuk idhafah. Kadang-kadang dia tanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Lagi mana tempat? Tempat dia hal. 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 Kemudian maf'ul mutlak, mustasna, isim al-asma al-khamsah. Okey, dia tengok mana tempat dia berada di tadi. Jadi dia tanya yang tu je. Mustasna satu lagi. Saya ulang mubtada khabar. Ni kemungkinan. Idhafah ni mudhafun ilaih lah. Biasanya mudhafun ilaih. Selepas 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 mudhaf ataupun selepas zaraf itu dipanggil mudhafun ilaih. Kemudian hal, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni macam mana? Bila mana isim tu sama macam fi'il, sama macam fi'il.
Sama macam fi'il. Okey. Maf'ul mutlak mustasna. Mustasna lepas illa. Okey. Lepas illa mustasna. Kita i'rab lepas illa mustasna. Lepas ghaira dengan siwa, kita i'rab dia sebagai mudhafun. Mudhafun ilaih. Mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Selepas Mudhafun ilaih. ada, khala, hasya, kita i'rab dia sebagai maf'ulun. Maf'ul Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Itu kena hafal tu. Kena hafal. Okey. Selepas illa, mustasna. Selepas ghaira dengan siwa, mudhafun ilaih. Selepas ada, khala, hasya, maf'ulun bih. Okay. Dan antum ingat, kalau mubtada' khabar marfu'. Kalau mudhafun ilaih majrur. Kalau maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, mustasna, munada, semuanya mansub. Mansub. Itu je. Okey, itu dalam i'rab. Jadi i'rab ni yang antum belajar sahaja dalam nahwu. Cuma kadang-kadang ustazah bagi yang lain-lain tu kadang-kadang untuk ilmu pengetahuan. Okey, baik. Kita pergi kepada yang tadi. Dengan munada satu lagi ya, ustazah lupa. Okey. Jadi berbalik kepada soalan 13 dan juga 14. Soalan i'rab biasanya 2 soalan. Ada satu soalan isim, satu lagi soalan fi'il. Dia akan tanya macam tu biasanya lah. Okey, 13. Ya aba. Antum tengok biasanya nak tahu tempat tengok sebelum dia ataupun di seluruh ayat lah. Okey, tengok. Ya aba Bakrin. Kun waladan salihan. Okey, antum tengok. Ya aba. Ada ya dekat sini. Ya ni adalah huruf an-nida. Okey, bila huruf an-nida, jadi i'rab dia apa? Munada. Automatik munada. Okey, bila munada ni dia ada 2 i'rab. Sama ada munada mansub ataupun munada mabni. Dekat sini munada mansub lah. Munada mansub bil Alif. Bil kasrah. Okey, kalau mansub Bil alif. Bil alif. Mansub biasanya bil fathah. Tapi aba, abi, abu, ini adalah asma' khamsah. Ini dengan huruf bil alif. Munada mansub bil alif. Itu. Okey, kalau yang bagus lagi, antum kata munada mansub bil alif wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Okey, 14. La tarfa'u. Okey, ini adalah fi'il. La tarfa'u. Kamu jangan tinggikan. Ini fi'il. Okey, fi'il apa? Fi'il madin ke mudhari' ke amar? Mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Tulis dulu. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il madin, fi'il madin. Kalau fi'il amar, fi'il amar. Okey, Ismail boleh tolong mute? Oh, sorry. Okey. Kalau nak jawab baru antum buka. Okey, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, kalau fi'il mudhari' marfu' ke, mansub ke, majzum. Okey, kita tengok sebelum dia. Fi'il mudhari' antum kena hati-hati. Tengok sebelum. Kalau tengok sebelum dia, ada apa-apa huruf tak? Huruf jazam ataupun huruf nasab. Okey, tengok dekat sini. Ada Huruf jazam. Ada la dekat situ. Okey, bila ada huruf jazam dia jadi mansub ke majzum? Majzum. Dia jadi Majzum. majzum. Okey. Antum kena ingatlah, kena hafal. Alalikai hat.
Ta'idan. Itu huruf nasab. Kalau lam li la lamma. Itu adalah huruf jazam. Jadi la ni adalah huruf jazam. Jadi fi'il mudhari' majzum. Okey. Bila ini kita panggil fi'il mudhari' fi'il al-af'al al-khamsah. Okey, kalau dia majzum bi hadfi Nun. bihazfin nun. Bihazfin nun. Dia mudah je, majzum bihazfin nun. Kalau contohnya tarfa'una marfu' bi subutin nun. Tapi sebab ada la dekat sini jadi majzum bihazfin nun. Itu sahaja. Dapatlah 4 markah. Okey. Jadi antum kena ingat, 4 markah maksudnya 13 2 markah, 14 2 markah. Tapi munada fi'il mudhari' ni 1 markah. Kalau antum tulis munada saja dapat 1 markah. Fi'il mudhari' saja 1 markah. Bila tulis alhamdulillah. Mansub setengah markah, bil alif setengah markah. Majzum ni setengah markah, bihazfin nun setengah markah. Itu. Wa huwa mudhaf ni saya tambah. Ini nak menunjukkan antum ni maksudnya antum intelligent berbanding yang lain. Oh tahu. Jadi pemeriksa nanti masya-Allah bagus budak ni. Okey. Okey, baik. Jadi kena tulis ada 3 benda munada dia punya hukum dia punya nama apa panggil ni? Mauqi' i'rab, tempat dia, hukum i'rab, hukum dia marfu' ke mansub ke majrur ke majzum. Kemudian alamat, alamat ni tanda dia dengan huruf ke dengan baris. Okey, baik. Boleh dapat? Semua dapat Dapat. Okey, baik. Kemudian kita masuk soalan. Okey, soalan sorof. Soalan sorof. Ni masih lagi nahu. Ada nahu lagi. Okey, bayyin sabab al-bina. Okey, dia kata terangkan ataupun jelaskan sebab al-bina. Sebab mabni. Kenapa mabni? Kenapa tetap? Sebab dia. Apa sebab? Lil kalimat allati tahtaha khat. Bagi perkataan yang bergaris. Tengok perkataan yang bergaris je. Tak payah baca panjang-panjang. Kadang-kadang. Okey. Antum tengok. Home. Home ni apa dia? Kalau sabab al-bina dia nak tahu. Apa kategori dia? Kalau home, dia baris dia tetap. Kenapa? Sebab dia Domir. Domir. Dia domir. Memanglah dia baris kekal. Dia baris kekal. Dia tak boleh kita baca hum. Hamu, hema. Tak boleh. Domir. Memang hum. Okey. Kemudian. Izhab. Ini yang fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar dengan fi'il madin memang tetap baris dia. Kalau fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah dan juga nun taukid. Itu pun mabni. Okey. Jadi nombor 17. Hadhihi. Hadhihi. Ini apa ni? Apa nama dia ni? Hadhihi. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Ni kena hafal ni. Apa nama-nama ni? Ni kena hafal. Kalau zalika isim isyarah. Kalau huwa dhamir. Kalau ustazah kata amama itu zaraf. Kalau ustazah kata amsi itu pun zaraf. Kalau ustazah kata yadhhabna itu fi'il mudhari' muttasil bi nun Niswah. Betul lah yadhhabna nun niswah. Okey. Kena hafal tu. Okey, kalau ustazah kata haula'i isim isyarah. Kalau ustazah kata allazi al-ismu al-mausul. Al-ismu al-mausul. Lagi apa lagi? Kalau ustazah kata
Isna asya apa nih? Sorry. Salasata asyara. Dan murakkab. Adat murakkab. murakkab. Kena hafal lah sabab al-bina. Sabab al-bina. Sama ada isim mabni ataupun fi'il mabni. Kena hafal dia punya sabab dia. Okey, soalan sorof. Ingat, biasanya awal-awal soalan sorof biasanya dia akan tanya wazan. Okay, jadi hati waznan. Ni kena ingat dia punya lafaz soalan ni. Hati waznan, berikan wazan. Kadang-kadang soalan dia kata zin sahaja. Zin tu wazankanlah. Dia suruh antum wazankan perkataan yang bergaris. Okey. Hati waznan sarfiyan, berikan wazan saraf madbutan bisyakli. Ni antum ingat ni. Madbutan bisyakli yang bergaris. Madbutan bisyakli ni maksudnya yang ada baris. Baris. Dia nak sekali dengan baris. Bagi wazan sekali dengan baris lil kalimat allati tahtaha khat. Bagi perkataan yang bergaris. Okey. Kita tengok nombor 18. Man yazra' yahsud. Okey, yahsud dekat situ. Apa wazan bagi yahsud? Yaf'ul. Okey. Pastikan ada baris. Yaf'ul. Matikan Sebab apa dia kena mati? Sebab dia jawab asyar. Man kan? Man yazra' yahsud. Dia mati dekat situ. Dia bukan baca yahsudu. Okey, kadang-kadang ada juga yang dia bagi fa'il madin. Man zara'a hasada. Man zara'a hasada. Itu dalam fa'il madin. Ini dalam bentuk dalam fa'il mudhari'. Man yazra' matikan. Yahsud. Ustazah, kalau baris tu kita salah satu je, boleh dapat markah ke? Contohnya jawapan macam mana? Contoh jawapan macam mana? Ada soalan, dia kata kalau baris tu salah satu je. Contohlah, yahsud tu dia baca yahsud. Yaf'al. Dia kata yaf'al contohnya. Pandai pun saya teka. Saya jawab yahsud. Okey. Kalau dia bagi jawapan yaf'al, itu kurang tepat. Jadi salah. Salah lah. Sebab dia nak wazan. Dia nak baris kan. Okey. Kalau dia tak suruh bagi baris, itu tak apa. Tapi bila soalan memang betul-betul dia nak baris, memang antum kena tepat. Jadi yaf'ul. Hafal. Ingat. Nanti kalau dalam periksa kalau betul-betul masuk yang ni, beruntunglah antum. Okey, jadi ingat hafal perkataan ni. Kalau hasada, fi'il mudhari' dia yahsud. Yahsudu. Cuma dekat sini yahsud lah sebab dia jawab asyar. Dia kena mati kat belakang. Okey. Okey, 19. Al-aulamatu tuqliqu al-aba wal ummahat. Dia kata globalisasi. Globalisasi ni merisaukan ibu bapa. Tuqliqu. Okey, kalau kita kata la taqlaq, kamu jangan risau. Tuqliqu merisaukan. Okey, apa wazan dia? Tuf'ilu. Tuf'ilu. Dekat sini aqlaqa tuqliqu. Jadi tuf'ilu. Ini kena ingatlah. Ini susah sikit. Ini susah sikit dia bagi ni. Sebab antum kena tahu baris kan. Okey. Ya ayuhat tulab, nadhifu aidikum. Okey, bila soalan dia bagi syaddah, itu menunjukkan syaddah ni dia ada dua wazan je. Sama ada wazan fa'ala ataupun tafa'ala. Dekat sini bukan ta kan. Jadi fa'ala yufa'ilu, nadzafa yunadhifu. Cuma dekat sini fa'il amar, nadhifu. Okey, nadhifu
Maksud dia bersihkanlah tangan-tangan kamu bil matharil kahuli. Dengan apa ni? Pencuci inilah kuman, pembasmi kuman. Okey. Nazifu aidikum. Bersihkanlah. Ini fi'il amar. Okey, jadi nazifu apa wazan dia? Fa'ilu. Fa'ilu. Tengok dia ada waw alif, antum pun kena letak waw alif. Okey. Fa'ilu. Ini susah sikit. Memang susah banyaklah Ustazah rasa kalau peringkat antum. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Kalau antum nak prepare, ada antum jumpa sahaja fi'il, antum tulis, catat. Tadi Ustazah kata ma'ani mufradah. Okey, kertas yang ketiga semua kumpulan fi'il. Contohnya perkataan zahaba yazhabu. Tulis sekali fi'il mudhari' dia baru antum tahu baris. Kalau contohnya perkataan apa lagi? Perkataan safara yusafiru. Perkataan istakhraja yastakhriju. Antum terus keluarkan, senaraikan. Ada jumpa dia dalam soalan nampak fa'il, okey tulis, senaraikan. Baca yang tu. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan bentuk sorof yang kedua. Istakhrij minal ibarat al-atiyah al-af'al al-mazidah. Dia suruh keluarkan apa? Al-af'al al-mazidah. Perkataan fi'il mazid. Thumma bayyin ahruf az-ziyadah. Biasalah soalan fi'il mazid biasanya dia akan suruh datangkan huruf ziyadah. Apa huruf ziyadah dia? Apa huruf tambahan? Mazidah ni tambahan. Huruf tambahan. Okey, mana fi'il mazid dalam ayat? Okey, 21. Cari mana fi'il? Ijtahidu. Ijtahidu. Okey, 22. Mana fi'il? Yatahaddatsuna. Tahaddatsa yatahaddatsu. Okey, nombor 23. Tazalzalat. Tazalzalat. Okey. Kalau kita baca tazalzalatil ardu. Okey, baik. Ijtahidu. Ini fi'il mazid. Okey, fi'il mazid ni dia boleh datangkan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Okey, baik. Bila antum nak tahu huruf ziyadah, antum tulis conteng-conteng di atas ni. Atau tulis conteng-conteng di atas ni guna pensel. Okey, fi'il mazid bila jawapan antum tulis macam yang ada dalam soalan. Tapi nak kenal huruf tambahan, nak kenal antum kena conteng. Okey. Kalau ijtahidu, apa fi'il yang asal bagi dia? Ijtahidu, apa fi'il madhin dia? Huruf yang asal. Ijtahada. Ini anggaplah Ustazah tengah conteng dekat sini. Guna pensel. Anggap macam tu. Ni nanti Ustazah akan padam. Okey, ijtahada. Ini adalah fi'il madhin yang memang yang tidak ditambah dhamir ke apa semua. Jadi nak kenal dia, kita tolak huruf asal. Baru kita tahu huruf tambahan. Okey, dekat ijtahada, nak kenal huruf asal, tengok wazan dia. Ijtahada, apa wazan ijtahada? Ifta'ala. Ifta'ala. Okey, huruf asal adalah fa'ilam. Fa'ilam. Ifkar. Okey, fa'ilam. Jadi, mana tempat fa'ilam? Jahada. Jim, ha dan juga dal. Bagus. Okey, jadi selain jim, ha, dal adalah huruf tambahan. Jadi alif dan juga ta. Okey.
Al-alif dan juga at-ta. Antum tulis alif, ta pun betul. Macam tulis contohnya. Antum jawab macam ni. Alif, ta. Pun betul. Ustazah, kalau saya jawab alif macam ni dengan macam ni, boleh tak? Okey, kalau macam ni bolehlah. Cuma ustazah nak anak-anak murid ustazah semua jawab, biarlah jawab dengan sehabis, maksudnya yang paling terbaik. Jadi jawab al-alif, at-ta. Tapi ejaan jagalah. Al-alif tak ada ya. Okey. Boleh? Ustazah. Okey, boleh. Okey. Ustazah. Ya. Kalau kita letak alif wa at-ta boleh ke? Boleh? Al-alif wa ta. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kena tulis pastikan tulis dua-dua. Kalau ada 2 huruf tambahan, tulis dua-dua. Jangan tertinggal. Kalau ada 3, tulis 3. Jangan tulis 2 sahaja. Okey. Yatahaddatsuna. Okey. Apa perkataan fi'il madhin bagi yatahaddatsuna? Tahaddasa. Tahaddasa. Okey, antum tengok. Soalan tadi ustazah kata kalau dalam soalan ada syaddah. Antum tengok. Syaddah ni sama ada fa'ala ataupun tafa'ala. Ada ta dekat sini sebelum ya, jadi ini tahaddasa. Okey. Jadi tahaddatsa, yatahaddatsu. Waw nun ni ditambah sebab ramai. Yatahaddasuna, mereka sedang bercakap. Okey, tahaddasa adalah huruf asal. Adalah fi'il madhin. Jadi tahaddasa dia punya wazan dia tafa'ala. Tafa'ala. Okey, antum tolak. Tolak. Ustazah nak suruh antum tolak fa'il lam. Mana selain daripada huruf fa'il lam? Huruf at-ta wa tad'if ad-dal. Kena ingat lafaz ni. Antum ingat lafaz ni. Tad'if. Ingat yang bersyaddah tu antum kata tad'if ad-dal. Yang bersyaddah antum kata tad'if. Tad'if ad-dal. Ingat yang mana yang bersyaddah bila soalan dia nak huruf ziyadah antum kata tad'if. Huruf yang berulang tu tad'if ad-dal. Okey, boleh? Boleh. Kena ingat. Okey. Yang 23 tazalzalat. Ini adalah fi'il madhi. Okey, tazalzalat. Okey, ini apa dia punya wazan apa ni? Tazalzalat memang fi'il madhin. Okey, apa wazan bagi dia? Tafa'lalat. Tazalzalat ni adalah fi'il huruf tambahan bagi zalzala. Zalzala adalah fi'il mujarrad rubai. Fi'il mujarrad yang mana dia memang huruf asal dia 4 huruf. Zalzala atas wazan fa'lala. Bila huruf tambahan tazalzala. Okey, jadi tafa'lalat. Ta ni memang mati ya, tafa'lalat. Okey, jadi apa huruf tambahan bagi zalzala? Tazalzalat. Jadi atta. Tafa'lala ta tu dia bukan. Ta di belakang tu adalah nama apa orang panggil itu adalah ta at-ta'nis. Ta at-ta'nis. Dhamir buang. Yang mana ada dhamir buang. Okey, tengok huruf memang fi'il bagi fi'il madhin. Fi'il madhin dia. Okey, jadi tazalzalat tafa'lala. Okey, jadi at-ta adalah huruf tambahan bagi fa'lala. Okey, boleh?
Semua betul tak? Ada yang salah? Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah Ah, Ustazah. tak apalah. Saya satu. Kena sentiasa ingat. Yang mana yang salah tu kena ingat. Salah tak apa. Tapi kita kena perhatikan yang salah. Ada salah, bagus. Ada salah, bagus. Ada salah, bagus. Ada salah, bagus. Tapi bila contohnya ada salah, kita kena perhati. Kita kena tengok. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Imla al-faraghat bil mushtaqat al-munasibah. Dia suruh isikan tempat kosong dengan mushtaqat. Mushtaqat ni lawan di mushtaqat ni banyak. Dalam tajuk mushtaqat. Jamid mushtaq kan. Jadi tajuk mushtaq ni ada banyak. Sama ada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Itu biasanya yang masuk dalam periksa. Sifat musyabbahah dengan yang tu kan jarang-jarang lah. Okey. Kita tengok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Ini ayat Quran. Memang siapa tak tahu ni, memang kena ketuk lah. Apa dia? Jawapan dia? Makhraja. Makhrajan. Okey, ini tempat keluar. Ini adalah isim makan. Isim makan. Daripada kharaja. Kharaja. Atas wazan maf'al. Okey, makhraj. Sorry. Sebab dia kata dia nak mushtaqat min maddah kharaja, daripada kharaja. Kharaja ni mana isim yang bersesuaian. Isim zaman ke, isim makan ke, isim alat ke yang bersesuaian dengan ayat. Okey, 25. Uridu as-safar ila. Saya nak musafir ke mana? Luar negara. Luar negara. Apa dia? Luar negara. Kharijil bilad. Bagus. Masya Allah, siapa jawab tu bagus. Kharijil bilad. Uridu as-safar ila kharijil bilad. Luar negara. Kharij wazan isim fa'il. Okey, 26. Datuk Rosham Noor. Al-aflam al-mashhurah. Ni atau betul kan? Dalam soalan al-mashhurah. Salah ni. Al-aflam al-mashhurah. Filem-filem ni banyak. Jadi al-mashhurah fi Malaysia. Okey. Dia kata kharaja. Maksudnya dekat sini kita nak kata pengeluar. Pengeluar filem-filem yang terkenal di Malaysia. Pengeluar. Maksudnya mengeluarkan. Pengeluar. Ingat bila kita guna isim Fa'il. isim fa'il. Okey, kalau mengeluarkan, kalau kita kata kharaja, keluar. Kharaja keluar. Kalau mengeluarkan akhraja yukhriju. Akhraja yukhriju. Apa isim fa'il bagi akhraja yukhriju? Mukhrijun. Mukhrijun. Bagus. Okey. Dia kata Datuk Rosham Noor muzakkar. Jadi mukhrijun. Betul lah. Contoh. Dekat sini dia kata Datin Batrisha. Datin Batrisha dekat sini. Datin Batrisha dia akan jadi mukhrijatun. Okey, sebab perempuan muannas. Tapi Datuk Rosham Noor muzakkar lelaki mukhrijun lah. Okey, boleh. Okey, Ustazah ulang kharaja keluar. Kalau akhraja mengeluarkan. Dakhala masuk. Adkhala memasukkan.
Okey. Jadi dekat sini, bila contohnya Datuk Rosyamna pengeluar. Bila kita guna wajib kita guna isim fa'il. Adil. Kalau dimasukkan, itu adalah isim maf'ul. Adil. Kalau tempat keluar, tempat keluar, itu adalah isim zaman ataupun isim makan. Okey? Tu. Kalau dia kata alat untuk mengeluarkan, itu isim alat. Okey, bagus. Ini panjang umum. Okey, jadi soalan isim alat. Dha ismal alat. Dia suruh letakkan isim alat bagi fi'il yang bergaris. Okey, kanasa taknusu. Ada sesetengah yang baca taknisu. Ini apa ni? Menyapu, menyapu. Okey, menyapu, alat untuk menyapu kita panggil apa? Penyapu. Bila penyapu apa dia? Miknasatun. Hafal. Yang ni antum kena hafal lah. Kanasa miknasah. Daraba midrab. Banyak lagi. Okey. 28. Sarah. Apa? Sarah ni maksud dia mengembara, berjalan. Apa alat untuk mengembara, alat untuk berjalan? Dia Sarat al-qafilah fi mausim al-syita wa saif. Dia kata qafilah ni orang panggil konvoi kereta. Kereta berderu. Okey. Jadi konvoi kereta tu mengembara pada fi mausim asyita wa saif, pada musim sejuk dan juga musim panas. Okey, jadi dekat sini syarat alat untuk mengembara kita panggil Sayyaratu. sayyarah. Atas wazan fa'alah, sayyarah. Sayyarah. Kereta lah. Yes, kereta. Ini kadang-kadang tak perasan. Kereta. Kalau tak perasan memang kena hafal lah. Perkataan ni kalau yang baru antum kena hafal lah. Apa isim alat bagi fi'il. Okey. Senaraikan. Okey. Kita masuk soalan balaghah. Ada setengah jam lagi. Allah. Okey. Kita cuba habiskan. Sebenarnya balaghah soalan Melaka kita dah bincang. Betul tak? Betul. Kita dah bincang. Kita dah bincang sampai soalan ke berapa dah. Kita dah bincang. Tapi tak apalah, sebagai kalau sebagai ulangan sebagai ulangan. Maksudnya kita dah bincang atau dah boleh jawab dah sebenarnya. Okey, 29. Uzkur naw'at tashbih bi'tibar al-adat wa wajhi syabah. Okey, bila dia kata naw', tu kena ingatlah mursal muakkad mufassal mujmal. Okey. Al-hisan karih al-asifah fi sur'ah. Okey, cari dekat situ ada tak musyabah pula. Ada tak adat? Ada tak kamislu ke? Ada tak? Ada. Okey. Okey, ada apa? Ada. Ada apa? Okey, ada adat. Adat apa dia? Ka maksud dia seperti. Jadi bila ada mursal ke muakkad? Mursal. Tak habis lagi tu. Tapi kita tengok adat dulu. Kita tengok adat. Okey, ikhwani kan nujum bilail. Ada tak adat dekat situ? Ada. Jadi automatik Mursal. Kita tengok adat. Mursal ke muakkad? Mursal ke muakkad? Okey. 31. Anti wardatun fi qalbi abawaiki. Ada tak dekat situ? Tak ada. Okey, mursal ke muakkad?
Muakkad. Muakkad. Okey. Ustazah Pastikan muakkad. ejaan betul Mim, hamzah di atas waw. Hamzah di atas waw, bukan alif ejaan jaga. Okey, kita tengok balik 29. Okey, kita tengok wajhu syabah balik. Kita tengok wajhu syabah. Jadi mursal muakkad, mufassal mujmal. Mufassal mujmal kita tengok ada tak wajhu syabah. Kalau mufassal ada. Kalau mujmal tak ada wajhu syabah. Okey, 29. Al-hisan karih. Dia karih al-asifah. Dia kata kuda tu macam angin kencang. Fi sur'ati, dari segi lajunya. Okey, ada tak wajhu syabah kat situ? Ada. Okey, bila ada mufassal ke mujmal? Mufassal ke mujmal? Mufassal. Mufassal. Mufassal ada. Mujmal tak ada wajhu syabah. Okey. 30. Ikhwani kan nujum billail. Dia kata abang-abangku seperti bintang-bintang pada waktu malam. Okey, ada tak wajhu syabah kat situ? Tak ada. Tak ada. Mufassal ke mujmal? Mujmal. Mujmal. Okey, 31. Anti wardatun fi qalbi abawaiki. Kamu ni adalah bunga mawar di hati kedua ibu bapa kamu. Sikit lagi kita cuba habiskan. Okey, dekat situ dia kata anti wardatun fi qalbi abawaiki. Awak ini adalah bunga mawar di hati kedua ibu bapa kamu ataupun awak. Okey, jadi dekat sini ada tak wajhu syabah? Tak ada. Tak ada. Biasanya kalau bunga mawar, wardah, zahrah, al-qamar, badrun, biasanya wajhu syabah dia adalah fil jamal. Jadi tak ada pun jamal dekat sini. Jadi ini adalah mujmal. Jadi dapatlah jawapan dia. 29, apa jenis tashbih dia? Nau'at tashbih dia, tashbih mursal mufassal. Itu nama dia. 30. Tashbih mursal mujmal. 31, tashbih muakkad mujmal. Kita tengok adat dan wajhu syabah dalam ayat. Ini tajuk tashbih, tajuk tashbih. Atau bila tengok soalan, kena sentiasa tahu. Ini soalan ni tajuk apa? Tajuk apa? Tajuk apa? Okey. Okey. Ustazah nak bagi tahu pada antum, tajuk tashbih ni famous sama ada soalan tu tanya anwa' ataupun arkan. Tengoklah tahun ni masuk apa? Anwa' ke arkan? Memang masuk. Okey. Soalan bentuk yang kedua, mayyiz al-isti'arah at-tasrihiyah min al-isti'arah al-makniyah fi ma ya'ti. Dia suruh bezakan. Okey, jawapan dia nak isti'arah tasrihiyah ke makniyah. Ni kita dah bincang dah ni. Okey. 32, ra'aitu al-asada yahjumu fil ma'rikati. Dia kata saya nampak singa yahjumu sedang menyerang di dalam peperangan. Ada nampak singa? Pegang pedang. Singa pegang pedang pergi melawan dekat peperangan. Ini ada apa ni? Makniyah. Ini adalah sebenarnya singa ni adalah
Orang. Orang yang macam singa. Jadi saya nampak orang yang berani seperti singa. Jadi kalau contohnya macam tu itu dipanggil isti'arah tasrihi. Ya. Tasrihiyah. Itu. Kalau kita kata singa mengaum, singa menangis di dalam hutan, itu baru makniyah. Singa dalam hutan, memang dia berada di dalam hutan, tapi tiba-tiba dia menangis, dia mengaji, itu peliklah tu. Okey. Tapi kalau dekat sini berperang ni biasa orang. Tapi dekat sini dikata singa, ini tasrihiyah. Okey, 33. Taral khabar fil Madinah. Ni selalu je. Kalau tara ni, ini kita tahulah. Ini apa dia? Isti'arah makniyah. Kenapa? Berita terbang. Berita tu mana dia terbang? Berita ni, berita lah. Terbang macam burung. Bila sifat kepada musyabbah bi, ini adalah makniyah. Okey. Dia cerita tentang berita. Kenapa dengan berita tu? Terbang. Terbang tu adalah sifat burung. Jadi terbang macam burung. Jadi berita tu macam burung. Musyabbah bih dia adalah burung. Tapi dia tak sebut dalam ayat. Ini makniyah. Okey, 34. Fil fasli. Okey, antum baca ayat situasi. Fil fasli. Okey, imagine. Dalam kelas Syamsun. Tiba-tiba Syamsun. Syamsun ni apa? Matahari. Dalam kelas ada matahari. Oh, ini memang tak logik lah. Ini isti'arah tasrihiyah. Itu. Boleh faham tak? Kalau ayat contohnya singa mengaum dalam kelas, singa berkhutbah, itu memang tasrihiyah. Kalau makniyah ni ada. Antum boleh tengok ada nota yang Ustazah bagi. Kalau kelas pasrah itu ada yang Ustazah bagi. Pernah juga sebelum ni Ustazah bagi kan? Kena tengok balik. Okey. Soalan seterusnya, istakhrij al-majaz al-mursal. Ni sebelum akhir. Istakhrij al-majaz al-mursal, keluarkan majaz mursal mimma ya'ti, daripada ayat yang berikut, ma'abayan alaqatihi. Dia nak alaqah, kaitan, hubungan. Apa kaitan perkataan majaz dengan makna sebenar. Okey, 35. Innal abrara lafi na'im. Tu kena ingat, ada perkataan na'im. Pernah tak Ustazah sebut? Na'im, ini alaqah dia haliyah. Kalau ada perkataan yadun itu sababiyah. Kalau roka'ah, rukuk saja itu adalah juz'iyah. Kalau perkataan anzalallahu, okey, kemudian dia bagi rizqan. Itu apa tu? Musabbabiyah. Contoh-contoh yang Ustazah bagi tu, yang pernah kita bincang, 8 benda tu antum tengoklah. Contoh-contoh tu. Itu contoh semua memang yang masuk dalam periksa. Kalau kita bincang sebelum ni pun tajuk majaz mursal tak pernah lagi Ustazah rasa. Soalan dia yang Ustazah tak bagi yang kita bincang tu. Biasanya yang masuk. Betul tak? Yang ada dalam nota tu tengoklah. Itu sahaja yang masuk dalam periksa. Sekiranya tajuk majaz mursal masuk. Okey. Kemudian kita tengok jadi dah dapat jawapan dia. Naim adalah lafaz majaz. Apa kaitan dia? Ini adalah haliyah. Yang disebut adalah keadaan haliyah. Okey, 36.
Wa yunazzilu. Ni clue. Yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Ada perkataan rizqan. Okey, jadi rizqan ni apa tadi? Musabbabiyah. Sababiyah. Hasil. Allah turunkan hujan. Sebenarnya Allah turunkan hujan. Tapi rezeki yang disebut. Jadi dekat sini rezeki adalah hasil daripada hujan. Musabbabiyah. Okey, 37. Qala Allah Ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Okey, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mana perkataan yang nama apa panggil? Majaz. Sebenarnya usbu' ni sikit ni satu jari kan? Okey. Jadi majaz asabi'. Okey, jadi dekat sini apa dia? Dia punya alaqah dia. Kulliyah. Kulliyah. Sebab disebut semua padahal satu je. Okey. Boleh? Boleh. Kena hafal lah, kena hafal. Ayat ni apa di perkataan majaz? Apa alaqah dia, kaitan dia. Cari yang majaz tu yang Ustazah gariskan tu. Ingat lagi tak? Dalam nota tu yang Ustazah gariskan itu adalah majaz. Apa alaqah dia? Tengoklah. Antara 8 alaqah tu. Okey, soalan yang terakhir. Istakhrij al-jinas. Disuruh keluarkan jinas. Jinas ni perkataan yang sama ataupun hampir sama. Jadi dia nak jinas ghairu tam. Bila masuk jinas ghairu tam mesti sekali dengan sabab. Betul tak? Kita tengok. Istakhrij al-jinas ghairu tam minal amsila al-atiyah ma'a bayan as-sabab. Beserta dengan sabab. Sebab ikhtilaf. Apa sebab ikhtilaf? Okey. Apa sebab berbezanya? Okey. Jadi kita tengok 38. Cari mana perkataan yang alhamdulillah. Yang hampir sama, hampir serupa. Alhamdulillah. Mana perkataan hampir sama? Al-Jawa dengan Al-Jawanih. Okey, dia ada 4 sebab. Apa dia sebab dia? Jangan adat saja. Apa ayat penuh? Ikhtilaf. Ikhtilaf fi Adadil huruf. Ikhtilaf fi adadil huruf. Ustazah, saya nak jawab mana satu? Ikhtilaf adadil huruf ke ikhtilaf fi adadil huruf? Dua-dua betul. Nak tambah harfu jar pun boleh, tak tambah pun tak apa. Tak apa. Antum kata ikhtilaf adadil huruf pun tak apa, betul. Tak ada masalah. Okay. Ikhtilaf fi adadil huruf pun betul. Adad ni bilangan lah. Maksudnya beza antara ni bilangan. Okey, 39. Mana perkataan yang hampir sama tapi tak serupa? Al-bardu. Al-bardu dengan Al-badru. okey. Ikhtilaf apa ni? Beza dari segi apa? Ikhtilaf fi tartibil huruf. Ikhtilaf fi tartibil huruf. Atau kata ikhtilaf tartibil huruf pun betul. Nak tambah fi pun betul. Tak ada masalah. Yang penting ejaan betul. Okey, 40 yang terakhir. Waqafat al-mar'atu amama al-mir'ati. Al-mar'ah. Al-mar'atu al-mir'ati. Dengan al-mir'at. Okey. Ini apa beza dia? Al-mar'ah dengan mir'ah ni sebenarnya kalau ikutkan dia adalah jinas. Betul lah. Mar'ah, mir'ah. Okey, betul lah. Ini jinas ghairu tam. Okey, jadi ikhtilafi apa? Syakli. Ikhtilafi syakli. Apa maksud syakli?
Baris. Baris. Tartib, Susunan. susunan. Kedudukan. Adat, Susunan. adat, Bilangan. Bilangan. Kalau nau'il Jenis. huruf, jenis. Maksudnya Jenis huruf. huruf yang berbeza. Okey, dah habislah kita. Alhamdulillah. Okey, ada soalan? ما في سؤال. Maaf ya soal terus je. Okey. Ada soalan tak? Sebelum seminit kita bagi masa. Sebelum kita tutup. Ustazah, Ya. kalau yang yang soalan awal-awal tadi yang muradif dengan mudhaf tu kan, kalau kita tak ikut dia muzakkar dengan muannas, dia tolak markah ke macam mana? Maksudnya jawapan tu kita tak ikut, yang tu kena muannas ataupun muzakkar. Tak ikut muzakkar ataupun muannas. macam- Ustazah tak pasti sama ada dia potong, dia 2 markah. Setiap satu soalan tu 2 markah. Kalaulah contohnya dia tak ikut muzakkar muannas, yang tu Ustazah kurang pasti. Ustazah kurang pasti dari segi pemarkahan tu. Ustazah rasanya sebelum ni pernah dengar dia punya pemarkahan tapi Ustazah tak ingat. Kena rujuk balik. Ustazah kena rujuk balik sama ada ditolak berapa markah. Sama ada ditolak ataupun memang tak diterima. Ustazah rasa ditolak, tak silap Ustazah lah. Tu Ustazah tertukar dengan PT3. Sebab kalau PT3 diterima, PT3 yang tahun sudah, itu diterima yang sebelum ni. Kalau SPM Ustazah tak pasti. Itu nanti Ustazah tanya dulu kumpulan ni lah, pemeriksa soalan. Okay, Ustazah. Okey, ada soalan lain? Tapi antum kena berhati-hatilah. Kalau contohnya in case macam tu, antum kena berhati-hatilah. Yang mana ada alif lam, alif lam. Kalau isim, isim. Kalau fa'il madin, fa'il madin. Kalau dia guna fa'il mudhari', fa'il mudhari'. Kalau dia guna fa'il mudhari' tu ya di depan, guna ya juga di depan. Kalau dia guna ta di depan, ta juga. Dan kena tengoklah ni ya ta ni ta menunjukkan muannas ke ataupun ta memang ta fi'il. Contohnya perkataan tahaddasa. Tahaddasa memang ta tu adalah ta fi'il fi'il madin. Bukan fi'il mudhari', ta tu. Jadi kena perhatikan dekat situ. Kena hati-hatilah. Jadi antum kena bermain dengan wazan. Kena ingat wazan. Nak jawab soalan so'raf ni, antum ingat wazan yang antum biasa nyanyikan lagu yang Ustazah ajar dalam kelas. Itu. Kena ingatlah yang tu. Dan kalau contohnya perkataan itu adalah fi'il mujarrad, itu antum kena ingat. Kalau fi'il mazid, ingat lagu yang Ustazah nyanyikan dalam kelas tu. Kalau fi'il mujarrad, antum kena buat macam yang Ustazah tunjuk tadi. Ambil kertas, jumpa je mana-mana fi'il, senaraikan. Itu nak mudah bagi antum. Kita nak berjaya, kita kena usaha lebih. Tak boleh biar cincai-cincai saja. Kalau cincai-cincai, dapatnya cincai-cincai lah. Kalau kita tak usaha apa-apa, dapatnya F, G lah. Kalau tak usaha, mana nak dapat berjaya kan? Beza dengan orang yang memang usaha lebih. Okey. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Kita tengok sikit. Ismail, Aisyah Sofia, Najiyah, Hanan, Patricia, Najihah, Arif Hamni, Arif Izzuddin, Qayyum, Halis, Arif, Syahmi, Mawa, Muaz, Qayyum, Arina, Muwajjah, Fakih, Anna, Syed Putra, Nabil, Cian.
Okey, kalau tak ada, kita baca doa lah. Okey, kita minta seorang bacakan doa. Okey, Tanin, siapa? Siapa sudi bacakan doa sebelum kita tutup majlis? Saya Ustazah. Okey, silakan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma tanfa'una uluman warzuqna fid din wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, bagus. Okey, syukran. Okey, terima kasih. Syukran lakum ala hudurikum wa husni akhlaqikum. Okey, semoga semua berjaya dan semoga semua masih bersemangat dan kekal semangat dan lebih bersemangat. Okey, dan nak periksa ni Ustazah harap usaha kena lebih. InsyaAllah. Okey. Okey. Kita tutup majlis kita. Syukran. Okey, afwan. Jazakillah Ustazah. Wa iyyakum. Jazakallah khair. Okey, kita tutup majlis kita. Kita tutup majlis kita. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye.